Jadi namanya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Nama kitabnya Maulidin Rasul Syaraful Anam. Kan? Apa dia kata? Qad istahsana al-qiyam 'inda dhikri maulidihi syarif a'immatun dhu ghayatin maramihi wa marmahi wa riwayatan wa rawih fatuba liman kana ta'zimuh. Ini yang ditulis. Faqad istahsana al-qiyam, maka adalah dipandang baik di kalangan ulama inda zikri maulidihi syarif, yang mempunyai riwayat dan penelitian perbuatan berdiri ketika kisah kelahiran Nabi SAW disebutkan, maka beruntunglah sesiapa yang melakukannya dengan tujuan untuk membesarkan Nabi SAW. Fatuba liman kana ta'zimuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal pengurusi, ahli-ahli jatuhan kuasa, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu dalam kesempatan ini, tuan-tuan. InsyaAllah pada kesempatan ini kita lihat perkara yang ke-134, iaitu memuji Nabi SAW. Bagaimana yang kita bincang sebelum ni, iaitu bab menyambut Maulidur Rasul. Jadi dalam Maulidur Rasul itu kita banyak selawat, lepas tu ada banyak puji-pujian. Jadi apakah hukum memuji Rasulullah SAW? Ya, hukumnya boleh dengan ijma'. Maksudnya sepakat sekalian ulama dan sangat dituntut sekali. Ya, memuji Nabi SAW itulah orang yang patut dipuji, tuan-tuan, sebelum orang lain. Ya, sebelum orang lain nak dipuji, Nabi dulu. Ya, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, dan bahawasanya engkau ini Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Ya. Dan dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menyebut wa'adzaruhu wa nasaruhu, dan memuliakannya dan menolongnya. Ini makna azzaruhu, iaitu memuji dan mengagungkan Nabi SAW, sebagaimana yang disebut dalam satu hadis, inna ba'dan nisa'i madahna nabi alaihi salam biqaulihinna amama nabi ya habbadha Muhammadun fi jar ya habbadha Muhammadun min jar. Maksudnya pada suatu ketika ada sebahagian daripada para perempuan memuji Nabi SAW dengan menyatakan di hadapan Nabi, alangkah beruntungnya menjadi jiran Muhammad. Beruntung. Jadi jiran dia pun dah, Masya Allah, dah sangat-sangat beruntung. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi orang yang memuji ini, memuji depan Nabi. Jadi apakah dia menjadi kesalahan? Jadi disebut juga dalam riwayat yang lain, ada para sahabat memuji Nabi di hadapan Nabi seperti Hasan bin Thabit, Sayyidina Abbas dan yang lain-lain, dan Nabi tidak mengingkari.
dan menganggap perbuatan tu adalah baik, tak salah, memuji Nabi. Macam itulah juga kita berdiri. Jadi apa hukumnya berdiri ketika menyambut Maulidur Rasul? Berdiri ketika menyambut Maulidur Rasul, ataupun berdiri ketika kita berselawat. Apakah pandangan hukum berdiri ketika majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu dibacakan riwayat tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita berdiri dalam majlis selawat tu, tuan-tuan, Baik. Baik, jawapan Syekh Ja'far Al-Barzanji rahimahullah, orang yang menyusun kitab Maulidin Nabi, kitab Barzanji. Kita panggil kitab Barzanji. Barzanji itu nama orang, tuan-tuan, nama dia Syekh Ja'far Al-Barzanji. Tapi macam mana orang kita panggil kitab Barzanji, saya pun tak faham. Lepas tu amalan itu dipanggil Barzanji. Kan? Itulah orang Melayu, tuan-tuan, entam ajalah. Kan? Baik, mana datang contohlah, samalah apa yang kita buat daripada dulu. Mana datang istilah selipar Jepun? Orang Jepun pun tak panggil selipar Jepun, kan? Dan orang kita je yang panggil selipar Jepun, orang negeri lain panggil lain. Dah faham, tuan-tuan, kan? Dia banyaklah yang saya tengok macam mana datang istilah itu, selipar Jepun, contoh, kan? Durian Belanda. Kat Belanda pun tak ada, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan, banyak yang dikaitkan. Ada satu monyet dekat Sabah tu orang panggil monyet Belanda, sebab hidung dia panjang. Okey, entam sajalah. Jadi namanya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Nama kitabnya Maulidin Rasul Syaraful Anam, kan? Apa dia kata? Qad istahsana al-qiyam 'inda dhikri maulidihi syarif a'immatun dhu ghayatin maramihi wa marmahi wa riwayatan wa rawih fatuba liman kana ta'zimuh. Ini yang ditulis. Faqad istahsana al-qiyam, maka adalah dipandang baik di kalangan ulama inda dhikri maulidihi syarif, yang mempunyai riwayat dan penelitian perbuatan berdiri ketika kisah kelahiran Nabi SAW disebutkan, maka beruntunglah sesiapa yang melakukannya dengan tujuan untuk membesarkan Nabi SAW. Fatuba liman kana ta'zimu. Maka beruntunglah orang yang apa dia, tuan-tuan, kita berdiri itu ta'zim, hormat pada Nabi walaupun Nabi dah tak ada. Disebut nama Nabi macam itulah juga, bila disebut nama Nabi kita sambung sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan kata Syekh Haji Abu Bakar Hasan dalam risalahnya Mustika Ajaib pada menyatakan hukum dan kelebihan membaca maulid Nabi kita, menyebutkan, dan telah berkata Syekhul Islam, bagi kerajaan Biladullah Al-Haram Makkah Al-Musharrafah Al-Arif bi Rabbih Al-Mannan Said Ahmad Zaini Dahlan, mufti Makkah pada waktu itu, dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah, bahawasanya telah berlaku oleh adat manusia apabila mendengar mereka itu pada menyebut dilahirkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri mereka itu kerana membesar dan menghormat akan dia, dan ini berdiri mustahsan, dituntut baik kerana barang yang ada padanya daripada membesar dan menghormatkan Nabi SAW, dan telah berperbuat akan yang demikian itu oleh beberapa banyak ulama yang diikut akan dia. Tak maaflah tuan-tuan, ni bahasa kitab lama. Bahasa kitab lama. Dan telah berkata Al-Halabi
dalam As-Sirah, dan telah menghikayatkan oleh setengah mereka itu bahawasanya Imam As-Subki telah berkumpul di sisinya berapa banyak daripada ulama-ulama yang ada pada masanya kerana khatam membaca kitab, maka berqasidahlah oleh Abu Zakaria Yahya Asy-Syarsyari Al-Hambali rahimahullah. Tiada pada setengah qasidahnya dalam perkara memuji. Bukan. Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Pada setengah qasidahnya dalam perkara memuji akan Nabi SAW. Demikian bunyinya. Apa yang diqasidahkan oleh Syekh Zakaria Asy-Syarsyari. Tadi qalilul limadhil Mustafa al-khattu bil-dhahab ala walakin min khattil ahsani man katab wa an tanhadal ashrafu inda sima'i qiyaman sufufan aw juthiyan ala rukab amallahu ta'ziman lahu kataba ismahu ala arsyihi ya rutbatan samatar rutab. Sebaik-baik tulisan orang yang menulisnya dengan dakwat emas di atas kertas perak kerana memuji akan Nabi SAW, itu pun sedikit benar pujiannya. Dan bangun orang-orang yang mulia hal keadaannya, berdiri berbaris atau berteluku di atas lutut-lututnya pada ketika mendengar akan kisah diperanakkan Nabi SAW, itu pun sedikit juga kehormatannya. Apa tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah menulis akan namanya sallallahu alaihi wasallam atas arasy-Nya kerana membesarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya martabat setinggi-tinggi martabat. Dan apabila sampai pada perkataan Asy-Syarsyari itu wa antan hadal asyrafu inda sima'i, Imam Subki pun berdiri dan sekalian orang yang hadir pun berdiri kerana bersetuju dan mengesahkan barang yang disebut akan dia oleh imam itu tadi. Maka dengan sebab itu jadilah kesukaan dan kegembiraan yang besar dalam majlis itu. Jadi dalam majlis itu apabila Imam Abu Yahya Zakaria Yahya tadi itu membaca qasidahnya sampai kepada satu perkataan itu wa antan hadal asyrafu inda sima'i, tak patut mereka itu berbaris, berdiri berbaris atau berteleku di atas lutut pada ketika mendengar akan kelahiran Nabi SAW. Imam Subki pun berdiri. Bila Imam As-Subki itu berdiri, maka orang lain pun berdiri sebagai tanda hormat. Apa masalahnya tuan-tuan? Kalau lagu negaraku pun kita berdiri, tuan-tuan. Lagu negeri berdiri, lagu negaraku berdiri, lagu pejabat kita berdiri. Takkanlah kita hormat pada Nabi kita duduk. Bukan duduk, bersandar, baring, tidur. Apakah sehormat tidak, tuan-tuan? Itu je lah. Kan? Sama dah kita sambut Maulid Rasul. Segala macam hari kita sambut, tuan-tuan. Kan? Segala macam hari kau sambut. Tapi hari Maulid Rasul kau tak sambut. Hari lain kau gembira. Patut hari lahirnya Nabi lah tu sepatutnya kena kita bergembira. Tu yang sepatutnya. Baik. Dan amalan berdiri ketika hari kelahiran Nabi SAW, ketika kisah kelahiran Nabi SAW dibacakan, telah lama dilakukan oleh orang-orang Islam, kaum muslimin, daripada seluruh dunia dulu sampai sekarang. Dan para ulama melihatnya satu kebiasaan yang baik. Satu kebiasaan yang baik, sebagaimana hadis Nabi SAW, apa yang dipandang baik oleh orang Islam muslimin maka adalah baik di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh orang muslimin maka dipandang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa lagi, perkara itu tidak pernah dibantah oleh para ulama. Tak ada siapa menafikan bahawa berdiri tatkala dibacakan kisah Nabi SAW itu satu kebaikan, tuan-tuan. Jadi sebab tu kalau kita selawat kan, tuan-tuan, ni kita berdiri. Ada makal qiyam kan, berdiri.
berdirilah ta'zim kepada Nabi SAW. Tu orang yang patut dimuliakan dulu sebelum daripada orang lain. Apa dia? Tak sempurna iman seorang kamu hingga aku dia paling kasihi daripada yang lain, kata Nabi. Itu tanda kasih kita pada Nabi SAW. Ya, nak selawat pun malas, nak berdiri apatah lagi. Lalu nak jadi apa kita, tuan-tuan? Kan? Baik. Kemudian dia juga menggambarkan kegembiraan dan tanda syukur dengan sebab nikmat lahirnya Nabi SAW yang disebut rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam itulah. Perasaan gembira dan syukur yang tidak terhingga itu dizahirkan dengan cara berdiri sebagai tanda hormat. Sebagai tanda hormat tu kita berdiri, tuan-tuan. Dan ini terdapat dalam beberapa hadis, ya, ketika para sahabat berdiri menghormati Nabi SAW. Antaranya qalat ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qadima Zaid bin Harith al-Madinah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti faqara al-bab faqama ilaihi faqtanaqahu wa qabbalahu. Ummul mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Zaid bin Harithah tiba di Madinah dan ketika itu Nabi SAW berada di rumahku, maka Zaid mengetuk pintu, faqara al-bab, lalu Nabi SAW berdiri menyambutnya, lalu memeluk dan menciumnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna fa idza qama qumna ilaihi hatta narahu qad dakhal. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan kami. Apabila baginda berdiri, kami pun berdiri menyambut kedatangan baginda sehingga kami melihat baginda masuk ke dalam rumahnya. Bila Nabi datang, mau berdiri. Macam kita lah duduk dalam majlis, tuan-tuan, kan. Bila orang yang disambut tu datang, kita pun berdiri. La ilaha illallah. Itu orang biasa. Tak kira lah siapa dia. Dia orang biasa juga. Ini pula Nabi, tuan-tuan. Ya, walaupun Nabi dah tak ada, tapi itulah tanda hormat kita, tanda sayang kita pada Nabi, kan. Kemudian baginda menyuruh orang Ansar berdiri untuk memuliakan ketua mereka, Sa'ad, dengan sabda, qumu ila sayyidikum, berdiri ketika penghulu kamu datang. Nabi suruh orang-orang Ansar, apabila Sa'ad, Sayyidina Sa'ad datang, Sa'ad bin Ubadah ni datang, dia suruh berdiri. Itu Nabi suruh kepada ketua dia, penghulu dia, penghulu kaum Ansar. Habis kalau kepada penghulu yang biasa tu pun, ya, sahabat itu kena berdiri, apalagi kepada Nabi. Baginda sendiri berdiri menyambut puteri baginda, Sayyidatina Fatimah, dan menyatakan penghormatan baginda untuk puterinya. Anaknya datang, dia pun berdiri. Ini hormatnya Nabi kepada anak dia. Anak dia datang, kan, apa dia? Nabi berdiri. Beza dengan orang tua kita, tuan-tuan. Kalau dia baring kat bawah rumah, anak datang, dia pun baring. Anak datang kena cium tangan dia. Siap panggil lagi. Kan? Berbaring setelah anak cucu salam bapak dia. Bapak dia kat tidur gitu, baring dekat pangkin bawah rumah tu, kan. Tu pelik, tuan-tuan. Nabi, anaknya datang, Nabi berdiri. Masya Allah. Ya, berdiri hormat, bagi menghormati, ya, ahlul fadl. Maksudnya apa? Orang yang mempunyai kelebihan adalah diisyaratkan dengan dalil-dalil yang disabitkan daripada sunnah. Ya, kita bangun tanda hormat pada orang ni ada dalilnya. Kata Imam Ibnu Hajar, ya, ketika menulis kitab Raf al-Malam
al-qail bil istisna lil qiyam. Ya, Said Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi menjelaskan perkara ini dengan baik sekali. Ya, disebutnya apa dia? Hukum berdiri menyambut para ulama, orang soleh dan kedua ibu bapa. Dalam kitabnya bab apa dia? Hukum berdiri menyambut para ulama. Ya. Dan juga apa dia? Orang soleh dan kedua ibu bapa. Ya. Begitu juga yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Rawa'il Bayan fi Tafsiril Ayat Al-Ahkam. Ya. Samalah dia kata kena bangun hormat, ya. Jika disuruh berdiri untuk menghormat yang lain yang mempunyai kelebihan, maka berlebih-lebih lagi lah kita hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berdiri ketika membaca maulid, kita baca maulid tu kan, rawi tu, ya, dengan penuh gembira. Sebab apa? Nikmat yang Allah Ta'ala berikan dengan sebab diutuskan Nabi. Jadi orang yang membaca berdiri dengan rasa gembira itu seolah-olah apa dia? Hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam Nabi datang. Macam seolah-olah Nabi ada dalam majlis itu. Memanglah Nabi tak ada kan. Tapi kita berselawat dengan penuh hormat walaupun Nabi tak ada, tapi kita berdiri sebagai tunjukkan keagungan kedudukan Nabi walaupun selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yakin, kita kena yakin, ya, harus diyakini bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam hidup di alam barzah yang sempurna, yang sesuai dengan kedudukan baginda, sesuai dengan hidupnya yang sempurna serta roh baginda yang boleh apa dia? Pergi ke merata tempat di alam malakut dengan izin Allah. Ya. Boleh. Ya, roh Nabi pergi mana kita tak tahu, tu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadiri majlis dan sebagainya dipenuhi dengan cahaya Allah dan ilmu pengetahuan, itulah. Ya, kata Salman Al-Farisi berkata, arwahul mu'minina fi barzahim minal ardi tazhabu haitsu sya'at. Ya, roh orang mukmin di alam barzah pergi ke mana-mana yang dikehendakinya. Baik. Dalam ini yang disebut dalam kitab Ar-Ruh oleh Imam Ibnul Qayyim. Roh ni, orang mukmin dia boleh pergi ke mana yang dikehendaki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang orang kita nampak orang dah tak ada tu, kita macam nampak, tak tahulah tu roh ke, qarin ke, setan ke apa. Kan? Ya. Tuan, ya? Kita macam ternampak. Ya? Orang tu dah tak ada. Kan? Kita lalu sebelah rumah dia, dengar dia batuk, tuan-tuan. Uish. Kalau orang kita apa tu? Itu dia punya hantu gaya tu. Entah siapa yang batuk, entah tu lah orang kampung kan. Orang tu tak ada lah, pergi haji. Kita nampak dia menyapu. Tuan, jangan main-main. Orang dulu-dulu ni macam-macam. Kan? Bolehnya pula dia batuk, orang tu tak ada lah. Mau demam. Kata Imam Malik, balagani anna ar-ruhu mursalatun tazhabu haitsu sya'at. Telah sampai kepada aku khabar bahawa roh itu boleh pergi ke mana-mana yang ia kehendaki. Roh ni boleh pergi mana-mana tempat yang dia suka. Jadi kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nak pergi mana, dalam majlis apa, itu hak Allah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita baca selawat kan, selawat kita dibawa oleh malaikat kepada Nabi, min fulan, daripada fulan, daripada fulan. Bila kita ziarah makam Nabi, betul kan, Nabi jawab, sebagaimana
walaupun Nabi dah tak ada. Nabi jawab salam kita. Wajabat lahu syafa'ah, maka wajiblah orang tu syafaat. Yang tu tuan-tuan, ya. Baik. Bab yang seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kubur baginda. Soalan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kubur baginda, dan apakah pengaruh kehidupan baginda itu kepada kita yang masih hidup dalam dunia ni? Nabi dah tak ada. Yang saya sebut tadi, kita bagi salam, Nabi jawab, walaupun Nabi dah tak ada. Jadi persoalannya, apakah baginda hidup dan macam mana dia mempengaruhi kehidupan kita? Baik. Nabi SAW telah berpindah ke alam baqa, alam barzah. Maklum, baginda berada dalam kehidupan yang lain, iaitu kehidupan para anbiya. Berpindahnya Nabi itu tidak memutuskan hubungan Nabi dengan kita. Hayati harul lakum wa mamati khairul lakum, tuhdatsuna wa yuhditsu lakum, wa wafati khairul lakum, tu'ridu alayya a'malukum, fama ra'aitu min khairin hamidullah, wa ma ra'aitu min syarrin astaghfartu lakum. Baik, kata Nabi, hidup aku baik untuk kamu dan mati aku pun baik untuk kamu. Kamu berbicara dan dia berbicara kepada kamu, dan kewafatanku baik untuk kamu. Dibentangkan amalan kamu kepada aku, maka apa-apa yang aku lihat baik pada amalan kamu, aku puji Allah, dan apa-apa yang tidak baik, aku mohon keampunan kepada Allah untuk kamu. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar, Ad-Dailami dan Al-Haytami. Nabi kata, aku hidup ke aku mati baik, amalan kamu dibentangkan padaku. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan? Kalau baik aku puji Allah, kalau tak baik aku mohon keampunan. Itu Nabi kata, hidup aku baik, mati aku pun baik untuk kamu. Baik, dalam hadis lain, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya rauhi hatta aradtu alaihi salam. Maka tidaklah seorang itu mengucapkan salam kepada aku, melainkan Allah mengembalikan roh aku hingga aku dapat membalas salamnya. Diriwayatkan hadis ini Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tabrani, Al-Baihaqi, Ad-Dailami, Al-Munziri, Al-Haytami dan Imam Hafiz Ibn Hajar, dan disebut dalam kitab Fathul Bari, bisyarh Sahih Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh ramai para ulama hadis. Apa dia? Ma min ahadin yusallimu alayya, tidak ada seorang pun bagi salam padaku kecuali Allah Ta'ala kembalikan roh aku dan jawab salamnya. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan pada Nabi ini hidup di alam barzah. Sebab tu kita bagi salam. Sebab tu bila kita lalu dekat depan makam Nabi itu, jangan bising-bising. Jangan kamu tinggikan suara kamu fauqa sautin Nabi, lebih daripada suara Nabi. Mana kena perlahan-lahan. Walaupun kita bersalam, ya assalamu alayka ya Rasulullah, perlahan. Jangan menjerit-jerit, jangan bising-bising di depan makam Nabi. Allahu Akbar. Okey, tuan-tuan, itu nak menunjukkan Nabi itu hidup di alamnya. Manusia apabila meninggal dunia, rohnya tidak dikembalikan kepada jasad. Kehidupan mereka tidak sempurna sebab rohnya roh itu berpisah dengan jasad kan. Keistimewaan para nabi, kehidupan mereka selepas wafat adalah lebih sempurna. Kehidupan Nabi itu macam mana di alam barzah, masya-Allah, macam mana dia boleh melihat amal umatnya, macam mana dia boleh menjawab salam umatnya. Itu dia. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, salah satu imam besar dalam mazhab Syafi'i, Imam As-Suyuti dalam satu risalahnya Amba'ul Adhkiya bil Hayatil Anbiya, Amba'il Adhkiya fi Hayatil Anbiya, dalam kitabnya muqaddimah tu tulis, maka aku berkata, hidupnya Nabi SAW dalam kubur baginda SAW, begitu juga seluruh para nabi adalah sudah diketahui di sisi kita.
dengan pengetahuan yang putus, pasti, qat'i. Kerana dalil-dalil yang menyokongnya dalam perkataan tersebut di sisi kita, di samping hadis-hadis yang mutawatir tentangnya. Imam Al-Baihaqi telah menulis satu juzuk tentang kehidupan para nabi dalam kuburnya. Allahu Akbar. Imam Al-Baihaqi dia menulis satu bab tentang kehidupan nabi di alamnya. Macam mana kehidupan nabi? Itu hebatnya Imam Al-Baihaqi. Imam salah seorang periwayat hadis, dan dia bermazhab Syafi'i. Kebanyakan imam-imam hadis, tuan-tuan, dia bermazhab Syafi'i. Dan beliau kemudian membawa sejumlah hadis dan para pendapat ulama yang menunjukkan Nabi memang hidup dalam kuburnya atau dalam alam barzah itu. Marartu ala Musa lailatul usriya bihi 'indal kathibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabri. Kata Nabi, apa dia? Aku melihat Nabi Musa, aku telah lalu Nabi Musa pada malam itu ketika aku diisrakan di satu tempat pasir berwarna merah bertumpuk, sedangkan pula baginda Musa berdiri solat di dalam kuburnya. Nabi melihat Nabi Musa solat dalam kuburnya. Macam mana sempit dilapangkan oleh Allah Ta'ala atau kehendak Allah, tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, At-Tabrani, An-Nasai, Ibnu Hibban dan Ibnu Abi Syaibah. Allahu Akbar. Ramai yang meriwayatkan hadis ini. Betul, dalam banyak kitab, tuan-tuan, saya tengok Nabi SAW tengok Nabi Musa salat dalam kubur. Macam mana rupanya, wallahu a'lam. Dan dalam hadis lain, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup dalam kubur mereka dan mendirikan salat, beribadah. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dalami, Abu Ya'la, Ibnu Adi dan Al-Haytami. Dalam kubur ni maksudnya apa? Para nabi hidup di dalam kubur dengan roh dan jasad. Jasad para nabi ini tidak dimakan bumi. Jasad, sebab itu dulu ada kisah, zaman dulu orang nak curi jasad nabi kan. Dia korek lubang nak ambil jasad nabi. Sebab tu sekarang ni di keliling itu dipasangkan besi untuk menghalang orang daripada korek. Nampak, tuan-tuan? Yang tu. Sebab jasad Nabi apa? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan sekalian jasad para anbiya. Allah Taala haramkan bumi ini makan jasad. Dan sebab itulah kadang-kadang kita jumpa, tuan-tuan, orang pindahkan kubur, orang dah meninggal ratusan tahun, malah puluhan tahun, kan? Tapi jasadnya masih sempurna. Salah satu yang masyhur, tuan-tuan, yang saya baca baru ni, Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa Syekh Nawawi Al-Bantani yang hidup pada abad ke-18, tahun 18. Dia asal daripada Banten. Mana Banten? Ujung Pulau Jawa. Ujung sebelah sini. Ujung barat. Ujung barat daerah Banten itu. Lahir di situ. Dan kemudian menjadi ulama besar di Makkah. Dan dikuburkan di Ma'la. Bila orang nak pindahkan jasad, dah cukup tahun, dia akan pindahkan jasad. Orang jumpa satu jasad yang masih elok seperti biasa, hatta dia kata apa, kain kapannya
tak buruk, tak koyak. Oh, itulah jasad Syekh Nawawi. Masya Allah, tuan-tuan. Orangnya kecil, kulitnya hitam. Taklah putih macam orang Arab. Bila kemarau panjang di Makkah, jadi raja ni suruhlah Syarif Makkah ni, suruh orang, semua ulama sekalian berhimpun di Masjidil Haram untuk solat minta hujan, istisqa. Dah doa semua, hujan tak turun. Lepas tu raja tanya, ada tidak lagi ulama yang tak dipanggil? Dia cari-cari, ada. Sebab dia bukan Arab, Melayu, orang Jawa. Lepas tu tak dipanggil. Tu raja, kenapa tak panggil? Panggillah, supaya dia berdoa. Maka Syekh Nawawi ni pun pergilah dekat penjuru Kaabah dan berdoa dalam bahasa yang tidak difahami oleh orang Arab. Bahasa apa? Bahasa Jawa. Lepas dia baca doa, ulama lain tanya, kau cakap bahasa apa? Aku cakap bahasa aku lah. Lepas tu, lepas saja dia doa, hujan pun turun. Syekh Nawawi ni, dia ada karamah dia, tuan-tuan. Dia dijemput ke Al-Azhar, Mesir, untuk ada satu pembentangan seminar dengan para ulama Al-Azhar. Sebab masyhur, tulisan-tulisan Syekh Nawawi ni, hebatnya tuan-tuan ni. Dia menulis kitab dalam bahasa Arab dan kitab dia digunakan di sebelah sana dan juga di sebelah sini. Jadi waktu dia duduk di masjid itu, ialah dia ni pakaiannya lain, Orang pun, budak-budak ni suka kacau dia. Dia tak kenal pun siapa dia ni, Syekh Nawawi ni. Tak semua orang kenal, pernah jumpa dia, kan? Lalu budak-budak ni usik-usik dia masa nak masuk masjid. Dia diam aja. Bila dia duduk dalam masjid, dia gatal kepala, dia garu kepala dia. Jadi kopiah dia tu sengit sikit lah sebab dia garu kepala. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Bumi Mesir tu sengit. Bumi Mesir tu sengit. Dalam ceritanya tu, bumi Mesir tu sengit, tuan-tuan. Sampai datang seorang wali Allah tanya. Baru dia betulkan, elok balik. Habis telur bergolek. Karamah. Tuan-tuan, karamah dia lah. Cerita wallahu a'lam, tuan-tuan. Baik. Tapi dia ulama besar, yang hidup dan meninggal di sana. Meninggal di sana. Baik. Apa tu? Jadi para ulama ini, dan kata Syekh Ali Ghummah, Syekh Ali Ghummah menyatakan, ni mufti Mesir, siapa yang benar adalah kita mensabitkan berpindahnya Nabi SAW dari kehidupan dunia, menetapkan Nabi hidup dalam kuburnya, beribadah kepada Tuhannya, menjawab salam orang yang menjawab salam ke atasnya, memberikan syafaat kepada umatnya, dan memohon keampunan untuk mereka. Semuanya itu telah disampaikan oleh kita, kepada kita oleh Nabi As-Sadiqil Masduq sallallahu alaihi wasallam, dan Allah saja yang maha tinggi lagi maha mengetahui. Nabi apa dia? Allah Subhanahu wa taala dah apa dia? Orangnya itulah dia. Sikap yang benar adalah kita mensabitkan. Kita yakin bahawa Nabi ini apa dia, tuan-tuan, telah berpindah ke alam barzah. Tapi Nabi apa dia? Kalau kita bagi salam, Nabi jawab salam. Dan Nabi akan memberikan apa dia? Syafaat kepada kita. Kena yakin yang itu. Kena yakinnya itu sebab datang daripada sekalian macam hadis Nabi SAW.
Bab seterusnya. Nabi SAW ni bukan manusia biasa. Nabi SAW ini bukan manusia biasa. Tapi apa dia? Manusia yang istimewa. Jangan anggap Nabi itu macam memanglah dia manusia biasa, tapi kedudukannya bukan macam kita. Memang Nabi makan, minum, sakit, pening, tidur baring, kan, berkeluarga dan sebagainya. Itu macam makhluk biasa. Tapi Nabi mempunyai kedudukan yang bukan kedudukan macam orang biasa. Itu kena faham. Haruslah kita ketahui dan yakin bahawa Nabi SAW bukan manusia biasa. Dia manusia yang luar biasa, istimewa, mulia daripada sekalian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan baginda bukanlah manusia biasa seperti kebanyakan orang lain. Al-Allamah Kiai Haji Sirajuddin Abbas dalam kitabnya Kumpulan Soal Jawab meletakkan beberapa sebab yang menjadikan martabat dan kedudukan baginda itu istimewa. Jadi ada beberapa sebab kenapa kedudukan Nabi itu lebih daripada manusia biasa. Pertama, Al-Quran. Baginda SAW adalah utusan Allah. Orang yang menjadi utusan Allah sudah pasti seorang yang sangat istimewa. Betul. Mempunyai kedudukan. Utusan tu utusan, tuan-tuan. Macam duta. Dia ada kedudukan yang istimewa. Dia nak lalu dekat apa tu? Checkpoint immigration pun dia bukan lalu tempat orang biasa. Dia ada laluan khas. Itu dunia, tuan-tuan. Dan bila dia duduk jadi utusan dekat negeri dia, dekat negeri yang diutus tu, dia ada beberapa keistimewaan yang orang biasa tak dapat. Dipanggil immunity, kekebalan dari segi undang-undang. Adalah beberapa perkara yang dia tak boleh didakwa. Orang tak suka dia, suruh balik. Tuan, yang tu ada. Itu manusia, apalagi Nabi SAW. Baik, yang kedua, Nabi ini diutus kepada sekalian manusia. Bukan manusia, termasuk jin. Termasuk jin. Sebab tu kita tengok dalam surah jin, jin datang belajar, masuk Islam dan belajar dengan Nabi SAW. Tu ada yang nak kahwin dengan jin. Ada orang datang jumpa saya, Ustaz, boleh tak saya nak kahwin dengan jin? Payah, tuan-tuan. Macam mana nak jawab? Kalau dah tak ada manusia dalam dunia ni, kau kahwin dengan jin. Kalau dah tak ada dah manusia dalam dunia kan, kalau tak jumpa dah orang perempuan dalam dunia, kau kahwin dengan jin. Aduh, pelik-pelik, tuan-tuan. Ada pula tak tahulah, tuan-tuan. Barangkali dia nampak jin menggali. Yang ketiga, mengikut Nabi SAW adalah syarat untuk mendapat cinta Allah. Melaksanakan sunnah Nabi itulah rasa cinta kita pada Nabi. Kita baca hadis dia, kan? Baca hadisnya, tatap sirahnya, amalkan sunnahnya, barulah betul, kan? Tapi orang sekarang ni bila dia sebut hadis, banyak pula tanya sahih ke tak sahih. Tapi cuba tanya dia, apa syarat hadis sahih? Lepas hadis sahih, bawah hadis apa? Tanya macam dia ahli hadis. Belajar tak ke mana, kadang belajar dengan YouTube. Lepas tu jadi ahli hadis. Lepas tu salahkan orang. Ni orang kita jadi huru-hara ni, tuan-tuan. Tak percaya, tuan-tuan tengoklah kejap lagi. Bila tarawih bila tarawih, nak buat 8 buat 20, buat 8 buat 20. Saya pergi satu masjid besar, tak payah sebut masjid mana, tuan-tuan. Apa yang saya jumpa, saya ketawa sendiri. Tak tahulah, saya ketawa sendiri dalam kereta. Apa dia?
Bila saya habis dalam majlis tu, ceramah saya dah habis, saya balik. Lalu kat tempat parking. Apa dia tulis? 8 rakaat sebelah sini. 20 rakaat sebelah sini. Lama saya berhenti. Apa makna dia ni? Oh, okey, faham. Jadi siapa yang parking 8, ya, jangan blok kereta yang parking 20. Baru saya faham. Oh. Marahlah tuan-tuan ya. Orang parking, dia nak buat 8. Dah orang buat 20 blok kereta dia. Dah tentulah dia marah. Nak balik awal. Oh. Kan? Jadi kita tahulah siapa parking sini ahli 8, siapa parking sini ahli 20. La ilaha illallah. Nak sembahyang tarawih pun gaduh, buatlah berapa pun. Tapi itulah orang nak parking tu kan, ni marah betul kan? Kan? Nanti dia nak balik awal. Nak buat 8, buat 20. Buatlah berapa pun. Ada dalam kitab fiqh ada yang buat 30 pun ada. 40 ada, 50 ada. Kita baru buat 8 gaduh. Ustaz cepat sikit. Entahlah 8 suruh cepat pula lagi. Kan? Qul wallah potong 2 tuan-tuan. Boleh. Qul wallah tu potong 2. Kan? Lepas tu apa gaduh-gaduh pula 8 20 8 20. Boleh selawat ke tak boleh selawat? Confirm. Tuan-tuan tengoklah nanti. Minggu depan puasa, keluarlah cerita-cerita yang dah pernah keluar tak tahu dah bertahun-tahun, gaduh tak habis-habis. Nak selawat je lah, apa masalahnya? Ada, bukannya selawat tu dalam sembahyang. Betul? Tengah-tengah belum habis, belum salam lagi, Bilal dah Subhanal Malikil Ma'bud. Tu dia terlebih minum cendol tadi. Tu yang dia pening. Belum salam dah Subhanal Malikil Ma'bud. Memanglah salah. Ini dia bila lepas tarawih. Bacalah apa pun. Tarawih ni kan sembahyang rehat-rehat. Yang kita kalang kabut ni kenapa? Namanya tarawih. Sembahyang rehat-rehat. Kita sembahyang macam lipat kudung tuan-tuan. Siapa cepat habis? Kan? Siapa cepat habis? Sebab tu laju. Lepas tu nak tadarus. Ini bukan bertadarus, bertederas. Siapa paling cepat habis? Kan? Malam 20 dah khatam. Ya Allah. Malam 20 tu khatam tuan. Okey, tak kira lah apa tuan-tuan amal yang kita buat, selama mana tidak menyalahi sunnah. Perbahasan 8 20 tu ada perbahasan. Ya. Kalau tengok Negeri Sembilan lain 10. Dia ada hujah. Yang 8 ada hujah dia. Bila yang buat 8 jangan mengata yang buat 20, yang buat 20 jangan mengata yang buat 8. Bila dah habis 8, yang 8 balik, yang 20 tengok, tu malaslah tu. Nak tengok TV. Kan? Yang 20 yang 8 balik dia kata yang buat 20. Tu sesatlah tu, buat 20. Nabi buat 8 je pula dah. Memang kiamatlah gaduh tuan-tuan. Tak apa sudah. Dahlah tuan-tuan. Dah isyak dah tuan-tuan. Ustaz ni cakap banyak pula dah. Sambunglah pula nanti lepas hari raya. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna bil ilmi wa dayna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله.